Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Syarudin bin Hamzah daripada Seksyen Kawalan Bekalan. Dan saya Siti Nur Azrin Mutaman dari Seksyen Kawalan Bekalan. Okey, selamat menonton rancangan Borak Santai. Borak Santai, Rakyat Cakna, Peniaga Beritika. Okey, Puan Azrin, hari ini kita dah masuk episod ketiga ni. Episod ketiga tuan. Okey, Ada apa kita nak bawa hari ni tuan? Okey, kita banyak benda lagi sebenarnya yang kita nak share. Ya. Nak berkongsi dengan penonton-penonton di luar berhubung dengan apa yang kita buat di bahagian penguasaan khasnya dan juga KPDN. Ya. Amnya lah. Jadi pada hari ini kita nak bawa kepada tuan-tuan dan puan berhubung dengan buku stok, Azri. Satu lagi topik dalam Akta Kawalan Bekalan berkaitan buku stok. Ya, buku betul. Stok ni penting, Puan Azrin. Pasal dia, yalah, benda ni dia memang diguna pakai lah, pakai oleh peniaga-peniaga yang menjual barangan kawalan bersubsidi ataupun barang kawalan berjadual, barang kawalan berjadual ni. Jadi kita perlu perjelaskan di sinilah kepada penonton-penonton apakah yang dimaksudkan dengan buku stok. Apa yang Azrin faham tentang buku stok ni? Buku stok ni kalau kita relatekan dengan Akta Kawalan Bekalan 1961, dia duduknya di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Dia ada puncakuasa khusus bawah Peraturan 13, yang mana buku stok ni adalah satu dokumen. Betul. Untuk kita letakkan maklumat-maklumat berkaitan dengan pengedaran barang-barang. Tadi yang Puan Azri sebut tentang peraturan-peraturan Kawalan Bekalan 1974 itu adalah merupakan subsidiari kepada Akta Kawalan Bekalan 1961. Lebih kurang bahasa layman punya term dia macam anak kepada Akta Ibu lah. Akta Ibu adalah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan ini anak adalah di mana peraturan 13 tu dia menyatakan secara spesifik tentang buku stok. Penyelenggaraan buku stok. Lebih tepat penyelenggaraan buku stok. Jadi maksudnya mana-mana pihak yang terbabit lah ataupun yang diberikan lesen CSA lah, CSA oleh KPDN untuk menjalankan urus niaga lah barang kawalan bersubsidi ni ataupun barang kawalan berjadual perlu menyelenggara buku stok. Ini cukup penting tuan-tuan dan puan, kerana kita tak nak lah kita tak nak nanti apabila pegawai kami enforcement melakukan pemeriksaan di premis tuan-tuan dan puan yang berniaga barang kawalan berjadual ini dan apabila diminta buku stok gagal untuk mengemukakan. Kerana ini satu kesalahan, Azrin. Kesalahan cukup besar tu. Sebab tu dia ada peruntukan khas bahawa akta peruntukan subsidiari ni untuk mewajibkan penyelenggaraan buku stok. Betul. Jadi buku stok, kalau kita dengar buku stok. Buku kan apa yang kita boleh bayangkan dianya mestilah dalam bentuk buku yang kita baca buku yang kita baca kan sebenarnya. Ditulis. Itu memang dinyatakan di dalam peraturan Kawalan Bekalan tadilah di bawah peraturan 13 tadi, ini memang disebut buku. Dan dia berbalik kepada buku stok tadi ni, dia sebenarnya terpakai lagi sekali saya ulang, terpakai kepada barang kawalan berjadual. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kalau bila sebut barang kawalan berjadual ni, kita ada share itu hari dalam episod pertama. Yang pertama itu hari, apakah yang dikatakan barang kawalan berjadual ni. Dia di dalam akta ataupun di dalam peraturan tersebut, peraturan Kawalan Bekalan 1974 ni ada 12 barang kawalan berjadual di mana terpakailah buku stok ni. Maksudnya mana-mana pihak yang mengendali berurus niaga 12 barang ni. Betul. Gula, boleh saya sebutkan tuan? Boleh, silakan. Gula, minyak masak, tepung gandum, diesel, petrol, gas petrolium cair LPG, kerosin, baja pun perlu Babulat kelulumbut ni kalau macam orang tak biasa dengar tu yang guna untuk pembinaan tu. Betul. Besi simen, roti putih, roti tu mesti orang tak sangka tu barang kawalan berjadual. Dan juga yang terbaru adalah bawang. Roti ni kenapa dimasukkan pada satu ketika dulu memang ada masalah bekalan. Jadi that's why dimasukkan roti di dalam jadual tersebut lah.
supaya kita senang mengawal. Kita jangan heran waktu tu mungkin roti satu makanan yang seperti makanan ruji. Betul. Sebab tu roti pun kita jadualkan dia. Jadi mana-mana peniaga yang menjual lah ataupun terbabit dengan transaksi 12 barangan yang sebut oleh Puan Azrin tadi. Jadi pemakaian buku stok perlu wajib lah. Bukan sunat tau. Ini adalah wajib. Wajib Betul. Jadi dia pentingnya ada buku stok ni Puan Azrin. Agak-agak kenapa pentingnya buku stok ni? Penting sebab macam Tuan maklum tadilah, dia sebagai satu medium utama. Khususnya kami lah di bahagian penguasa nak tahu mana, macam contoh orang yang mengendalikan gula, dia ke mana arah gula ni, dapat dia dapat tu kita dapat pengedaran dia. Betul. Pasal kita tak nak lagi satu, kenapa pentingnya kita perlu tahu ke mana gula tu pergi. Sebagai contoh gula ke mana dia pergi, jadi senang kita nak mengawal ataupun kita tak nak gula itu terjatuh ataupun diseleweng lah, senang cakap lah, diseleweng oleh pihak-pihak yang tiap tanggungjawab. Macam kita buat rekod kewangan kita lah tuan. Duit betul. Gaji masuk ke mana pergi, betul, negatif kan. Jadi kita nak tahulah dia punya penyelenggaraan tu. Jadi ke mana pergi ataupun orang kata siapa yang beli tu kan cukup penting. Disimpan, jadi orang kata cukup penting kepada pegawai-pegawai penguasa kami di lapangan. Bila kita melihat buku stok itu, kita tahulah maklumat-maklumat tu ada dalam itu. Jadi kita boleh monitor, kita boleh buat pemeriksaan lanjut lah. Jadi itu yang cukup penting lah. Dan boleh sebut kena kategori. Kategori yang di bawah buku stok ni. Pihak mana sebenarnya yang perlu menyelenggara buku stok tadi ni? Buku stok ni sebenarnya ada 3 kategori. Iaitu buku stok untuk pemborong. 3 kategori untuk pelisensi pemborong. Untuk peruncit. Betul. Peruncit yang kata tak ada buku stok, ada juga perlu wajib mengusut, dan juga penghilang. Tapi penghilang disebut sikit rekod harian. Rekod harian. Jadi kita jelas di sini sekarang ada 3 pihak lah. 3 pihak yang berurusan buku stok. Yang berurusan dengan barang kawalan berjadual tadi. Dia perlu maintain. Kena ada dan maintain buku stok tersebut lah. Jadi tuan. Dan kategori ni juga selain daripada perbezaan kategori, setiap kategori pun ada elemen-elemen yang membezakan mengikut tadi borong, runcit dan juga kilang. Jadi lagi satu kita perlu penjelaskan di sini. Boleh saya sebut di sini macam contoh di tuan-tuan dan puan di luar sana sebagai pemborong barang kawalan berjadual tadi, pemborong dia perlu ada 5 elemen. 5 elemen di dalam buku stok tu perlu dinyatakan lah. Yang pemborong. Pemborong. Yang pertama tarikh. Tarikh tu maksudnya tarikh di mana orang kata pembelian dilakukan lah. Pembelian daripada pembekal dia. Pembekal dia. Katakan saya borong, saya dapatkan bekalan daripada Puan Azrin. Jadi saya perlu nyatakan tarikh saya dapatkan barangan tersebut daripada Puan Azrin lah. Yang kedua dari segi kuantiti. Kuantiti pun cukup penting untuk kita isi. Berapa banyak kan? Berapa banyak. Itu cukup penting. Yang seterusnya tentang harga. Harga pun kena sebut, kena tulis dalam itu. Dan nama dan juga alamat pembeli. Maksudnya yang kita jual lah. Saya sebagai borong yang saya jual kepada pihak lagi satu tu, saya kena nyatakan di situ. Jadi ada 5 elemen di situ, iaitu tarikh, kuantiti, harga, nama dan juga alamat orang yang membeli daripada saya. Perlu ada dalam buku stok. So kita pergi pada peruncit. Tapi tuan, ada 2 pihak juga. Selain daripada kita terima, kita jual pun ni pemborong. Sebab dia beza sikit dengan peruncit. Kalau pemborong, dua-dua pihak kena. Yang kita membekal pun kita kena rekodkan. Di mana kita jual pun kena rekod. Berbeza dengan peruncit. Peruncit perlu menyelenggara 5 elemen tu juga. Tapi daripada pembekal, penjual dia. Pembeli. Dia beli daripada siapa lah. Dia pasal kalau katakan peruncit dia nak tulis kepada siapa dia jual, cuba bayangkan lah. Memang tidak masuk akal lah. Habis stok buku di Malaysia ni. Jadi tidak masuk akal kerana dia terpaksa tulis orang yang datang kan, yang datang beli tu. Jadi maksudnya kita tak nak menyusahkan. Undang-undang ni tak nak menyusahkan mana-mana pihak lah. Jadi seperti mana yang Puan Azrin sebut tadi ni, dia berbeza sedikit dengan pemborong tadi ni. Peruncit ni dia hanya menulis nama dan alamat dengan siapa yang dia beli tadi. Dia beli tadi. Dia pembekal dia. Pembekal lah. Kalau kata orang dapat bekalan,
ikut alam apa tu, butiran tu yang dia kena rekodkan. Dengan siapa Makcik Kiah dia jual tu tak payahlah dia rekod. Tak payah. Itu memang penat tu kalau nak tulis setiap pihak yang datang membeli kan. Masuk kedai. Bayangkanlah peruncit kan. Memang banyak kedatangan orang yang membeli. Okey, kita pergi pada pengilang. Ya tuan. Pengilang macam Puan Azri sebut tadi, dia rekod harian. Jadi yang perlu disebut di sini adalah kuantiti yang dia produce dan juga kuantiti yang dia perolehi lah. Kalau contoh dia dapatkan benda tu, barang kalau berjadual tadi daripada pihak lain, perlu dia rekodkan. Dia rekod juga. Dari segi kuantiti. Kuantiti ni cukup penting lah supaya kita dapat tahu berapa banyak dia produce, berapa banyak yang dia dapat daripada pihak lain dan sebagainya. Pengilang ni dia nadi, dia lah pengeluar. Dialah sumber kepada yang tadi pemborong dan juga peruncit tadi. Jadi that's why cukup penting di sini. Jadi masa tuan, masa operasi. Okey. Antara elemen penting yang perlu direkodkan dari harian mengilang. Itu lagi satu. Masa operasi Masa operasi. Jadi dia bukan apa kita untuk makluman Pak Azrin, kita ada buat pindaan sedikit. Pada tahun 2021. Berhubung dengan Buku Stok kerana yalah peredaran masa lagi satu. Dan sebelum ni ada sedikit salah faham. Di mana apabila disebut buku tu dia mesti dalam bentuk buku kan. Jadi kita buat pindaan pada tahun 2021 di mana kita masukkan bahawa buku rekod dalam bentuk elektronik pun kita boleh terima lah. Boleh terima pakai. Jadi maksudnya bila penguat kuasa pergi buat pemeriksaan, jadi pihak pekedai ataupun pemborong peruncit tadi ataupun pengilang tadi dia boleh tunjuk dalam bentuk elektronik boleh masuk dalam komputer dan sebagainya dan boleh ditunjuk dan dikemukakan bila buat pemeriksaan. Masih dipanggil buku stok tapi secara elektronik. Tapi secara elektronik. Ini perlu diperjelaskan lah sebab sekarang ni macam-macam kaedah. Jadi mudahkan betul. Lagi. Kita nak mudahkan lagi. Tapi 5 elemen kita sebut tu jangan skip lah. Betul. 5 elemen tadi yang kita sebut tadi, pemborong peruncit tu tadi masih terpakai. Jangan mentang-mentang lah kita dah bagi kemudahan, benda-benda tu tak dipatuhi. Betul. Jadi jangan sebegitu, jangan ambil peluang kan. Undang-undang ni dia agak ni. Kita sentiasa memudahkan. Betul. Kita perlukan kerjasama semua orang berniaga ni untuk comply, untuk patuh undang-undang yang kita sebut. Lagi satu, ease of doing business. Ya betul tuan. Dalam KPDN ni ease of doing business ni merupakan keutamaan kami lah untuk kita membantu orang di luar sana lah. Okey, lagi satu mungkin kita boleh cerita sikit lah isu-isu yang selalu berlaku lah. Buku stok ni. Kerana kita selalu turun di lapangan. Selalu turun di lapangan. Pelbagai isu tentang buku stok ni yang kita jumpa lah. Dan apa yang dimaklumkan kepada pihak kita kan, ada yang bila pegawai kita turun padang tu, dia tulisan. Jumpa berbagai jenis tulisan pada buku stok itu. Jadi kita haraplah pihak yang terbabit di luar sana tu supaya pastikan tulisan yang dipahami lah. Mudahlah. Yang jelas lah, maksudnya sama ada bahasa kebangsaan ataupun mungkinlah bahasa Inggeris. Maksudnya yang boleh difahami. Jangan tulis bahasa-bahasa yang memang sukar difahami. Jadi kita itu antara isu yang apa yang maklumat ni dia punya main dia ada utama adalah perlu faham. Tulisan tak faham tu satu masalah. Satu lagi tuan adalah tak boleh kita maklumat ada di premis tapi tak boleh akses. Orang yang duduk di premis tu tak boleh. Buku stok ada di sekian-sekian tempat tapi bila kita minta gagal untuk tunjuk. Jangan sebegitu. Ada ID, password dan sebagainya. Jangan sebegitu. Kadang-kadang tu bila kita betul lah bila kita pergi buat pemeriksaan pegawai kita dikatakan pemilik premis. Yang ada di tempat kejadian. Pekerja. Jadi itu menyebabkan kesukaran lah untuk kita menjalankan pemeriksaan membuang masa dan sebagainya lah. Jadi kena rekod harian tu tuan. Itu selalu berlaku. Itu penting juga di mana perkara ni perlu direkod secara harian Jangan tunggu sebulan sekali baru nak rekod. Jadi akan menyebabkan kadang tu terlepas pandang, terlupa dan sebagainya. Itu pun boleh jatuh kesalahan juga. Satu kesalahan. Lagi satu yang kita nak pesan di sini, satu kesalahan serius tau. Walaupun kita nampak dengar buku stok ini macam ringan. No. Di bawah Akta Kawalan Bekalan, kegagalan untuk menyegera buku stok merupakan satu kesalahan. Dan Azrin boleh dikenakan tindakan di bawah amla juga ni. Bukan satu
Usaha yang kecil-kecil ni satu usaha yang besar. Tindakan di bawah AMLA di mana ini merupakan satu kesalahan predikat di bawah AMLA lah. Jadi ini merupakan satu kesalahan serius. Jadi jangan abaikan apa yang telah kami maklumkan tadi. Sebab kes kita telah hasilkan sebelum Ya. Memang ada berpunca daripada buku. Betul. Kami bercakap ni berdasarkan pengalaman dan apa yang berlaku di lapangan. Jadi kita harap penonton yang mendengar kami punya perkongsian di dalam program Borak Santai SKB ni, pemahaman yang sama. Dapat menghadam lah apa yang kita cakap tadi, kerana kita prihatin dengan pihak di luar sana, prihatin kepada pengguna, prihatin kepada peniaga, supaya kita dapat menyampaikan maklumat ataupun info dengan tepat. Terus daripada Seksyen Kolam Bekalan. Kalau mana peniaga tu bila dah mohon dapat je lesen borong, ingat kena perlu selenggara buku stok. Bukan lesen sahaja, tapi buku stok tu adalah iringan kepada lesen-lesen tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau tak faham, jangan malu, jangan segan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk berhubung dengan kami ataupun pejabat KPDN yang berhampiran lah untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang apa yang berkenaan dengan buku stok tadi ni. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan terkeliru dengan isu buku stok tadi, dan kita harap topik kali ni sampai kepada penonton kita. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi next episode. Please check it out.